Penganjuran Kolokium Pergerakan Kesatuan Sekerja Peringkat Kebangsaan 2025 penting untuk meningkatkan kesedaran pekerja menyertai Kesatuan Sekerja. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala menyifatkan penganjurannya di Sarawak mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperluaskan jaringan Kesatuan Sekerja seluruh negara. Ia juga dilihat satu pengiktirafan terhadap peranan aktif kerajaan negeri dalam memperkukuh modal insan dan kebajikan pekerja. Menurut beliau, jumlah keahlian Kesatuan Sekerja di Sarawak kini mencecah 68,000 orang. Jumlah tersebut meningkat kira-kira 5% dari tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kolokium tersebut di Kuching. Program 2 hari itu membincangkan pelbagai isu, cabaran dan hala tuju masa depan pergerakan Kesatuan Sekerja di Malaysia. Datuk Gerawat dalam pada itu menyeru lebih ramai ahli kesatuan di Sarawak memohon kad pekerja madani. Inisiatif tersebut usaha kerajaan untuk memastikan kebajikan pekerja terus terpelihara. Pelan Induk Kapit bertujuan membimbing pembangunan masa depan Bandar Kapit secara mampan dan inklusif. Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi perkongsian di Facebook berkata, pelan tersebut berhasrat menjadikan Kapit model pembangunan mampan dengan penekanan kepada mobiliti dan ruang awam berkualiti. Turut ditekankan kemudahan untuk komuniti dan pemeliharaan identiti budaya tempatan. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya berkata pelan tersebut diterajui Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi EPU Sarawak. Ia sebahagian daripada usaha di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 Sarawak 2030 yang menekankan keseimbangan pembangunan wilayah, kemampanan dan keterangkuman. Jelas beliau, Kapit kini berkembang pesat selepas siapnya Jalan Sibu Kapit. Banyak cabaran baharu dihadapi seperti kesesakan ruang pembangunan yang terhad serta keperluan infrastruktur moden yang terancang. Kenyataan beliau itu susulan kunjungan hormat daripada arkitek dan pakar perancang bandar dari Western Norway University of Applied Sciences, Dr. Hans Jacob Roel. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sarawak disaran meneroka industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHV. Antara industri tersebut peralihan tenaga, teknologi dan digital, elektrik dan elektronik, pertanian serta industri asas tani moden. Pengerusi Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat, Profesor Emerita Datuk Dr. Rozia Omar berkata, sektor-sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan pesat seiring perkembangan ekonomi negara. Penglibatan veteran ATM membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka malah menyumbang secara langsung kepada agenda pembangunan negara. Beliau berucap pada program pemerkasaan usahawan veteran ATM di Kuching. Pada program itu, beliau menyampaikan geran sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB kepada 7 usahawan veteran ATM. Masing-masing terlibat dalam pelbagai bidang termasuk mengusahakan inap desa, kedai makan dan kedai runcit. Setakat ini, 232 veteran ATM seluruh negara menerima manfaat geran SPKLB berjumlah 1.17 juta ringgit. 3 entiti industri pelancongan tempatan menerima pengiktirafan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK Sarawak pada Majlis Penyampaian Pelak dan Sijil Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA di Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC menerima anugerah emas bagi 2 produk pelancongan utamanya iaitu Taman Negara Niah dan Pusat Hidupan Liar Semenggo. Turut menerima anugerah emas Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Sementara itu, Jongs Crocodile Farm and Zoo menerima anugerah perak. Anugerah disampaikan Pengarah MOTEK Sarawak Debbie Jenggot Nyelang. Beliau berkata kecemerlangan itu mencerminkan agensi serta pengusaha produk pelancongan negeri berupaya menyediakan perkhidmatan taraf dunia. Pengiktirafan tersebut diharap memberi motivasi kepada pemain industri untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan daya saing masing-masing. Dengan adanya pengiktirafan seumpama ini akan memberi kepercayaan kepada pelancong bahawa perkhidmatan yang mereka terima adalah berkualiti, selamat, mesra pelanggan dan memenuhi ekspektasi antarabangsa. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar SFC, Japani Bujang berkata, anugerah yang diterima merupakan pencapaian membanggakan bagi agensi berkenaan. SFC akan memastikan kualiti dan standard produk pelancongan di bawah seliaannya ditingkatkan. Buat masa ini kita
melakukan banyak pembaikan terhadap taman negara, terutama bagi Niah dan Semenggok Wildlife Center. Katanya kerja-kerja naik taraf sedang dijalankan di Taman Negara Niah yang dijangka menerima lebih ramai pengunjung selepas diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Manakala fasa pertama pembangunan dan penambahbaikan kemudahan di Pusat Hidupan Liar Semenggok dijangka siap Mei tahun depan. Menurut beliau, setakat September lalu, Taman Negara Niah menerima lebih 25,000 pelawat. Pusat Hidupan Liar Semenggok pula merekodkan lebih 340,000 pelawat termasuk 160,000 pelancong luar negara. Bidang terapi cara kerja dan penjagaan kesihatan mental berperanan penting membantu pesakit untuk pulih, menyesuaikan diri serta berfungsi semula dalam kehidupan seharian. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Azli Ayub berkata, ahli terapi cara kerja membantu pesakit untuk mencapai keupayaan maksimum dalam aktiviti harian. Jelasnya, penjagaan kesihatan mental pula memastikan kesejahteraan emosi dan psikologi seseorang berada pada tahap optimum. Apabila kedua-dua bidang bergerak seiring, ia bukan sahaja merawat penyakit tetapi juga memulihkan insan secara holistik dari segi tubuh, minda dan semangat mereka. Beliau berucap pada perasmian sambutan Hari Terapi Cara Kerja Sedunia peringkat Sarawak serta Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Seri Aman di Bandar Simanggang. Sementara itu, Adun Engkelili, Dr. Jonikel Rayong Ngipa dalam ucapan perasmian menyeru lebih banyak kerjasama antara agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat dalam membina sistem sokongan kesihatan mental yang berkesan. Di pihak kerajaan, pelbagai inisiatif dilaksana, antaranya menempatkan perkhidmatan psikiatri dan terapi cara kerja di hospital untuk memastikan masyarakat mendapatkan rawatan sewajarnya. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian PKMB Kuching sedang mengesan ibu kandung atau waris terdekat kepada seorang bayi perempuan yang diletakkan di Baby H Borneo Medical Center 13 Oktober lalu. Menurut nyataan PKMB Kuching, bayi dianggar berusia 9 hari itu dijumpai dalam keadaan sempurna. Usaha mengesan ibu kandung atau waris adalah bagi tujuan tindakan lanjut dan urusan kebajikan bayi berkenaan. Ini termasuk pendaftaran sijil kelahiran bagi penentuan kewarganegaraan selain menilai bentuk penjagaan atau penempatan yang sesuai. Kerahsiaan individu yang tampil adalah dijamin. Sebenarnya itu, PKMB Kuching meminta ibu kandung atau warisah menghubungi pelindung Veslin Apang di talian 082 507 111 atau 082-507-999 atau hadir sendiri ke pejabat bagi urusan selanjutnya. PKMB Kuching juga menjelaskan kenyataan media yang dikeluarkan telah mendapat kebenaran mahkamah bagi kanak-kanak Kuching selaras peruntukan Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001. Penyertaan pelari antarabangsa bakal memeriahkan serian Eco Run 4.0 Ahad ini. Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada berkata, para peserta antaranya dari Belarus, Kenya, Afrika Selatan, Filipina dan Amerika Syarikat selain pelari tempatan. Acara akan berlangsung di Kampung Daha Kisau, Serian. Setakat ini, lebih 500 peserta telah mendaftar bagi 10 kategori yang dipertandingkan. Ini termasuk kategori 5 km untuk pelajar sekolah. Beliau berkata acara tersebut bertujuan memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar di samping membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan masyarakat. Penganjurannya juga memberi manfaat kepada pemain industri pelancongan, pengusaha makanan, pengangkutan dan penginapan. Dr. Simon memberitahu pemberita RTM selepas rakaman program Jak Ngupi terbitan YFM Daya di Kuching. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.